Okey, yang ketiga iaitu Persatuan Franchise Malaysia ataupun Malaysia Franchise Association. So dekat sinilah association ataupun perbadanan ataupun persatuan whereby kalau you nak jadi franchisor ataupun franchisee, dia adalah inilah, dia bertindak sebagai sumber, sumber kepada kedua-dua franchisor dan juga franchisee lah. Okey, so apa peranan MFA ini? Dia menggalakkan keusahawanan melalui franchise lah, dan juga MFA adalah salah satu perbadanan yang berperanan untuk mempromosikan dan menggalakkan pembangunan franchise di Malaysia. Okey, so dekat sini dia bertindak sebagai pusat kepada kedua-dua franchisor dan franchisee. Okey, dan dekat sini lah MFA ni dia menyediakan platform. Okey, platform ataupun dalam konteks yang lain ialah knowledge. Okey, knowledge ataupun training, okey, kepada franchisor ataupun bakal franchisor, franchisee induk, bakal franchisee induk dan sebagainya lah. Okey, dan juga terlibat dengan pihak berkuasa seperti bank-bank. Okey, so maksudnya kat sini dekat macam nak join program franchise pun, if let's say you are the bakal franchisee lah contohnya, bakal franchisee, dekat mana you nak dapatkan modal untuk memulakan perniagaan franchise tu pun ada perbadanan yang akan membantu. Sebab tu dia adalah MFA ni adalah orang selain daripada rapat dengan franchisor or potential franchisor or franchisee or potential franchisee, dia juga kena banyak link dengan perbadanan-perbadanan lain lah, seperti bank-bank, firma perakaunan, perunding franchise, peguam, pembekal dan penjual franchise. Okay, so pembekal dan penjual franchise ini pun kena register di bawah MFA supaya kita tahu, okay, this supplier is not cheating and selling the raw materials ataupun component and parts kepada franchisee. Okay, dan objektif dia adalah untuk menyatukan ahli-ahli lah untuk kepentingan mereka, which is tak ada dari segi, maksudnya dekat sini dia nak avoid, kalau di bawah MFA ni kita tidak adalah isu soal agency theory ataupun own interest kan. Okay, dan menggalakkan menjaga email franchise dengan amalan perniagaan yang beretika. So tidak ada isu agency theory di sini kalau you recall balik lah untuk chapter 1. Okay, dan kemudian untuk menyokong usaha kerajaan dan menggalakkan penlibatan Bumiputra. Okay, dekat sini, okay, katakanlah untuk program-program franchise, if let's say contohnya you nak pinjaman, okay, ataupun senang cerita modal lah, modal untuk memulakan perniagaan franchise. Okay, this is the scheme di bawah skim yang legal, okay, yang membantu bakal-bakal franchisee memulakan perniagaan lah. So yang pertama, kita ada skim franchise eksekutif di mana dia menggalakkan Bumiputra dan sektor awam, dan juga dia menggalakkan kepada mereka yang berhasrat untuk menjalankan perniagaan franchise, di mana tumpuan diberikan kepada orang yang diberhentikan kerja ataupun kena bersara awal ataupun skim pemberhentian sukarela, VSS. Kalau you pernah dengar lah, maksudnya menawarkan diri untuk diberhentikan. Okay, mungkin company tu ada masalah dan sebagainya, so dia terlibat dalam VSS. Senang cerita retrenchment lah kan. So dia menggalakkan orang yang terlibat dengan retrenchment ini untuk melibatkan diri dalam perniagaan franchise. So untuk mendapatkan pembiayaan daripada skim franchise eksekutif ni, mesti berumur 25 tahun ke atas, mesti memiliki kelayakan minimal diploma. Okey, dan juga mesti mendaftar di bawah franchisor ataupun franchisee induk berdaftar dengan pendaftar franchisee. 100% equity milik Bumiputra, ada surat tawaran dari franchisor ataupun franchisee induk. Okey, surat tawaran apa? Salah satulah. Okey, apa beza surat tawaran franchisor ataupun franchisee induk? Okey, franchisor ni satu, kalau katakanlah memang bisnes itu dalam Malaysia, so you need to get surat tawaran, dapat surat tawaran melantik diri you sebagai franchisee daripada franchisor lah. Tapi contohnya macam cerita saya sebelum ni, contohnya macam McDonald's kan. Okey, McDonald's dia punya franchisor dekat Arab Saudi.
So it's very difficult lah for you untuk dapatkan surat tawaran daripada Arab Saudi, betul? That's why McDonald ada melantik iaitu franchisee induk. Franchisee induk yang kita panggil sebagai master franchisee McDonald di Malaysia. So master franchisee McDonald di Malaysia ni iaitu Gerbang Alaf. Okey, Gerbang Alaf Sendirian Berhad. Jadi Gerbang Alaf ni lah yang mengeluarkan surat pelantikan yang melantik you sebagai franchisee. Okey, so you kena ada surat tawaran, kemudian pembiayaan you. Okey, kalau permohonan pembiayaan pemilikan tunggal mestilah tidak melebihi RM250,000 dan kalau permohonan melalui syarikat sendirian berhad mestilah boleh. Okey, kalau nak lebih daripada RM250,000 mesti melalui syarikat sendirian berhad lah. Okey, kemudian ada mematuhi garis panduan syariah. Okey, yang kedua, skim yang kedua kita panggil sebagai tadi skim apa? Skim franchise eksekutif. Now ialah skim pembiayaan franchisee. Okey, di mana sama juga objektifnya untuk membantu franchisee Bumiputra untuk buka bisnes dan mengembangkan perniagaan lah. So this is the criteria, berumur 21 tahun. Okey, kalau you tengok tadi yang eksekutif 25 tahun ke atas kan. Yang ni 21 tahun, at least ada diploma. Okey, usahawan, pemilik atau pengusaha. Okey, sama saja. Franchisor berdaftar 100% equity Bumiputra. Okey, so kalau nak lebih daripada RM250,000 punya pembiayaan mesti ada syarikat sendirian berhad dan kalau pemilikan tunggal mestilah kurang tidak melebihi RM250,000. Okey. Ini adalah untuk yang ni lah, sama saja ciri dia, skim pembiayaan franchisee. Okey. Kemudian kita ada micro franchise ataupun program franchise community. Okey, di mana kalau you tengok perkataan micro ni pun pembiayaan yang diberikan kepada bakal-bakal franchisee ni pun dalam jumlah yang minimum lah. Macam tadi dia punya amount is 250k, more or less, kan? Okey, yang ini bila sebut micro ni dia menawarkan pembiayaan tapi dalam jumlah yang lebih kecil lah, jumlah yang lebih kecil. Okey, so dia dipanggil sebagai pembiayaan kecil franchise. Dia tujuan utama ni untuk memberi bantuan perniagaan lah kepada franchise tempatan yang berpendapatan kecil dan sederhana. So minimum, kalau awak tengok dekat sini, minimum kita boleh mohon pembiayaan start with 5k. So it's a more small amount lah compare daripada tadi 250k, betul? So dia minimum 5k dan maksimum adalah 50k. So dia adalah yuran perkhidmatan, dia charge interest 3% setahun daripada baki berkurangan. So maksudnya dekat sini, if let's say what is your balance, lepas you berniaga, you dah ada you punya account, berapa balance you tinggal, barulah dia charge 3% lah. Okay, dan tempoh pembiayaan dia bagi masa dalam tempoh 5 tahun ataupun tempoh masa perjanjian franchise. So katakanlah you sign agreement. Okay, sign agreement dengan you punya franchisor, if let's say bukan 5 tahun, 7 tahun. So pembiayaan you kena bayar balik dalam tempoh 7 tahun lah. Tidak semestinya 5 tahun. Okay, so okay, untuk syarat-syarat kelayakan you boleh pergi dekat laman sesawan KPDNKK. Kemudian kita ada yang keempat iaitu program transformasi perniagaan. Ini pun sama juga membantu perniagaan kecil berpotensi yang dimajukan secara moden lah. Okay. So yang ini adalah 5 usahawan franchisor yang berada di bawah program ini, seperti ini contoh-contohnya lah. Islanded Rich D Blend you boleh guna. Okay. Buah potong, yang macam saya cakap tadi, buah potong dalam cawan, My Fruit Zone. Okay. My Fruit Zone dan juga Sekuang Calit, Old Time Sengkuang. Ini sebenarnya perniagaan yang berbentuk franchise. Okay. Dan juga Evora Marketing seperti Waffle Station and Waffle King. Okay. So, meraihkan 20 tahun franchise di Malaysia. So, inilah dia. Cuma mengenali produk franchise. Dia, satu franchise ini adalah kita nak membawa produk asing dan juga sebenarnya nak mengetengahkan produk kita sendiri ke peringkat antarabangsa. So, kalau kita tengok franchise luar negara yang berjaya macam contohnya Bata, Singer, KFC, McDonald, ni adalah franchisor asing yang berjaya, whereby nak tak nak aliran tunai negara kita terpaksa kita keluarkan untuk membayar kepada franchisor negara luar, betul tak? So that's why kita cuba untuk mengetengahkan produk kita sendiri supaya
aliran supaya biar bila kita mengetengahkan produk kita sendiri kepada pasaran luar, biar aliran duit itu, aliran tunai itu masuk pula ke franchisor kita. Franchisor tempatan compare daripada franchisor asing. Okey, itu sahaja untuk chapter ini. Saya harap anda semua fahamlah mengenai topik 2. Okey, that's all. Assalamualaikum and thank you.